Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO Malaysia, merangkap Timbalan Perdana Menteri. Berdiri bagi kita sama-sama menghormati dan menyanyikan lagu negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Dimohon kepada hadirin yang masih berdiri di luar kemah bagi memenuhkan kerusi yang berada yang telah disusun di dalam kemah.
Adat kita menyambut tetamu, salam dihulur, mesra ditamu. Hamparkan tikar, lebarkan pintu, pemanis bicara, aluan didahulu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji Alias, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Yang berusaha Tuan Mazalan bin Ma'ruf, Ketua UMNO Bahagian Seremban. Yang berhormat Datuk Haji Rais bin Haji Yassin, Timbalan Pengurusi Perhubungan Negeri Melaka, merangkap Ketua UMNO Bahagian Tangga Batu. Yang berbahagia Datuk Ridwan Tun Ali, Ketua UMNO Bahagian Hang Tuah Jaya. Yang diraikan, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Asna Muhammad Amin, calon M09MB. Yang berbahagia Datuk Latifah Ali, Ketua Wanita UMNO Bahagian Seremban. Yang berusaha Saudara Muhammad Fadil Muhammad Zain, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Seremban. Yang berusaha Puan Liana binti Safain, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Seremban. Tuan rumah kita Tuan Zainal Kasim, Pengurusi PDM Pantai dan Seri Pantai. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya malam ini kita dapat kumpul bersama-sama, kesepaduan dan kekuatan kita bagi sesi bersama Timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Bagi pihak majlis turut merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi atas kesudian turun bersama di bumi lenggeng ini. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, maka afdal kita mulakan dengan bacaan doa. Majlis mempersilakan Tuan Haji Kahar bin Sukin, mantan Imam Masjid Pantai, bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد تكبيرة وتواليها وعلى وشفائها واليوم الأقصر وديع إلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والمؤمنين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علينا وعليما وأنفسنا أولنا وكل شيء أعطينا في كنفك وأعمالك وديوانك من شيطان المريض والجبار والزواج من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلام والحمد والتقوى والاستقامة وعندنا من نور في الحال والمال إنك سميع الدعاء. واغفر لنا وارحمنا ولنا وإخواننا وأحبابنا ورحمتك ومن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع سمع تفرقا عن بعضك تفرقا معصوما ولا تجعل ما فينا ولا معنا ولا ولا محروما. وهب لنا مسينا ومحسنا وقصدنا وهب لنا كل وليك الكريم يا رب الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد ورزقا في العين وباركة في الرزق وانت من قبل الموت ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حل علينا في سكرة الموت والآخرة وقبل الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وبارك وسلم. الحمد لله من تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Majlis turut mengalukan kehadiran Datin Sri Hamidah binti Kamis, isteri yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kita ke Bumi Lenggeng ini. Hadirin sekalian, majlis akan kita teruskan dengan ucapan aluan. Dengan itu majlis dengan penuh hormatnya menjemput tuan rumah kita, Tuan Zainal bin Kasim, pengerusi PDM Pantai dan Desa Seri Pantai. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam perpaduan Malaysia Madani. Susah tuan-tuan nak ucap kepada Presiden bukan senang. Saya rasa bersyukur dapat berucap di depan Presiden UMNO kita. Jadi tanya kita kepada Yang Berhormat kerana sepahadir datang. Saya rasa Yang Berhormat datang ke kampung ni bukan pertama kali, dah kali kedua. Mungkin tuan-tuan tak tahu, saya tahu. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO merangkap Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Satu tepukan untuk Presiden. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Jalaluddin Alias, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Terima kasih Datuk rekan-rekan saya. Yang berbahagia Datuk Muhammad Ridwan Tun Ali, Ketua UMNO Bahagian Hang Tuah Jaya dan barisan pemimpinannya selaku Bapa Angkat PDM Pantai. Yang Berhormat Datuk Rais Yassin, Ketua UMNO Bahagian Tangga Batu dan barisan pimpinan selaku Bapa Angkat PDM Desa Seri Pantai, PDM saya. Datuk Ridwan dengan Datuk Rais ini tak perlu risau kat pantai ni, sebab pantai ni banyak orang Melaka. Saya sendiri, mak saya orang Melaka. Yang sampai saat pun mak dia pun orang Melaka. Okey, yang ditunggu-tunggu ni calon Barisan Nasional Dun Lenggeng, Tuan Haji Muhammad Asna bin Amin, yang handsome, yang kacak ni, tapi dah rumah tangga. Datuk-datuk, datin-datin, tak lupa juga Datin Sri yang bersepahadir pada malam ini bersama kita. Terima kasih Datin. Datuk-datuk, datin-datin, div-div jemputan, ketua-ketua cawangan, ketua-ketua sayap, pengurusi PDM, pengurusi PDM, pemimpin masyarakat, Tok Batin. Ada Tok Batin kita rasa mana ni? Kita sini ada 2 Tok Batin tu. Kita ada 2 perkembangan Tok Batin. Tuan-tuan, hadirin yang dihormati sekalian. Pertama, mari kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpahnya bukan hanya telah dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini sempena ziarah Presiden dan taklimat amanat ke PDM Pantai dan Desa Seri Pantai. Bukan senang kita nak dengar orang pantai nak dengar taklimat daripada Presiden. Selalu kita dengar amanat daripada ketua bahagian saja. Paling kuat pun Datuk Jalaluddin. Ini Presiden akan menyampaikan amanat untuk di air undung ini. Jadi terima kasih sekali Datuk Seri. Selaku tuan rumah, sukacita saya mengalu-alukan kesudian Yang Berhormat Datuk Seri yang telah dapat hadir dan melapangkan masa untuk bersama-sama kita pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri. Saya yakin dan percaya dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri akan menyuntik semangat
kepada Don Lenggeng untuk terus bekerja keras bagi memastikan Don Lenggeng menjadi milik Barisan Nasional. InsyaAllah dengan kerja keras semua jentera di Don Lenggeng. Tidak ketinggalan, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan tertinggi UMNO Negeri Sembilan, khususnya Datuk Seri Jalaluddin alias yang hebat dan handsome, Bapa dan juga bapa angkat daripada UMNO Melaka yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Rais Datuk Ridwan Tun Ali. Datuk Ridwan Tun Ali kalau nak tahu anak Tun Ali Rustam. Ya. Jadi yang handsome. Okey. Sebelum itu, Yang Amat Datuk Seri, saya masih ingat sesungguhnya ini bukan kali pertama Datuk Seri sampai ke pantai. Betul Datuk Seri ya? Sebab satu ketika dulu Yang Amat Datuk Seri pernah datang ke kampung kami untuk bertemu dengan ni mantan adun Don Lenggeng ini, iaitu Datuk Haji Ishak bin Ismail, Allahyarham Datuk Ishak bin Ismail, ya, di gerai depan masjid. Dia punya pusat khidmat dekat gerai depan masjid, gerai saja. Kalau kita tengok pun macam bukan pusat khidmat lah masa tu saya pun ada dekat sana bersama Datuk Seri. Jadi dengan izin saya mohon kita bersama untuk hadiahkan Al-Fatihah kepada arwah Datuk Haji Ishak Ismail. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. Okey deh, saya tidak bercadang untuk ucap panjang, cuma ada satu permintaan sebab Yang Berhormat Datuk Seri alang-alang dah sampai ke kampung pantai. Jadi saya sebagai pengurusi PDM ni ada juga ajak nak minta kalau diizinkan Tuhan dapatlah Datuk Seri ya. Alang-alang Datuk Seri dah sampai ke kampung kami mohon pertimbangkan dan kesudian Datuk Seri untuk sedikit peruntukan membaiki kemudahan jalan-jalan ke kampung orang asli. Kita bukan nak untuk kampung kita, untuk kampung dua, kampung orang asli Datuk Seri. Sebab untuk mereka dua jalan dan juga ada sedikit rumah dia yang ada bocor, ada rosak. Jadi kita minta sumbangan supaya Datuk Seri dapat luluskan sedikit peruntukan. Sebab saya dah pergi dengan ni bakal calon masa tu belum pernah calon lagi Datuk Seri. Saya dah bawa calon pergi ke rumah-rumah orang asli tersebut. Kebetulan lagi tu hujan. Kita masuk rumah memang tanah dengan itulah Datuk Seri, dengan biasa dengan memang betul. Jadi saya pun ada bincang dengan calon tadi supaya kita bantu dengan kalau boleh Datuk Seri sebelum pilihan raya, kalau boleh kita dapat bantu, insyaAllah dengan izin Tuhan. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi terima kasih kepada tuan rumah kita yang bekerja keras untuk PDM Pantai dan Desa Seri Pantai. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan kepada ucapan yang kedua. Dengan itu, majlis mempersilakan orang modul Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Seremban, Saudara Muhammad Fadil Muhammad Zain untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kamu sekali terima kasih sahabat saya kursi majlis pada hari ini. Yang saya kasihi, yang saya hormati,
dan dah tentunya warga Lengging juga kasihi dan sayangi Presiden kita yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidi. Berikan tepukan yang gemuruh kepada beliau. Terima kasih. Yang saya hormati dan juga kasihi dan juga kita sayangi, berkali-kali kita sebut, Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Sembilan yang berhormat Datuk Seri Jalaluddin Medan Alias. Beri tepukan yang gemuruh. Calon kita yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita akan pastikan pada 12 Ogos 2023 malam tersebut yang akan kita julang sebagai yang berhormat Tuan Haji Muhammad Asna. Beri tepukan. Yang saya kasihi Tuan Mazlan Ma'ruf. Ini juga jangan tak beri tepukan yang gemuruh. Serta daripada kepimpinan Tangga Batu, Ketua Bahagian Tangga Batu, Ketua Bahagian daripada Hang Tuah Jaya serta kepimpinannya. Terima kasih. Serta juga pemuda UMNO bahagian Sembah yang sempat hadir dan semuanya hadirin dan hadirat. Ini saya nak pemuda UMNO bahagian Sembah ke depan sikit. Saya nak pemuda UMNO ke depan sikit. Saya nak semua pemuda UMNO yang ada dalam ni ke depan. Saya nak sahabat-sahabat saya ni tenang. Tenang sosok tubuh di depan ni. Tenang sosok tubuh di depan ni. Walaupun rambutnya putih tapi tenang. Tenang. Saya nak kita tenang. Semua kalau boleh di sini pun tenang sosok tubuh. Walaupun beliau difitnah, walaupun sosok tubuh ni sering difitnah, tapi lihat betapa cekalnya beliau. Walaupun sosok tubuh ni sering dimainkan dengan pelbagai fitnah dalam Malaysia ni, tapi beliau tetap tenang. Saya nak bertanya kepada pemuda, apa yang pemuda telah buat untuk menolak fitnah-fitnah ni? Apa yang telah kita buat? Beliau mempunyai sekolah tahfiz. Tetapi tak ada seorang pun yang saya tengok dalam Facebook, dalam TikTok yang mengatakan perkara tersebut. Segala kebaikan beliau, pemuda-pemuda saya lihat seolah-olah malu untuk menyebut. Sosok tubuh inilah yang mempertahankan UMNO. Daripada anasir-anasir yang ingin beruntung ke UMNO. Datuk Seri minta maaf, Datuk Seri saya terpaksa buka rahsia ni, Datuk Seri. Sosok tubuh inilah yang telah mempertahankan UMNO. Orang luar cuba menutup UMNO. Sosok tubuh inilah yang mempertahankan. Tenang beliau. Tenang mata beliau. Beliau telah mempertahankan UMNO demi siapa? Demi kita ahli-ahli UMNO. Bukan demi orang lain. Hari ini bila beliau difitnah, apa yang kita lakukan? Saya nak bertanya, apa yang kita lakukan? Hari ini, tolong buang dalam pemikiran kita di mana karikatur-karikatur buruk ataupun perkataan-perkataan yang telah pun diberikan dengan buruk ada dalam hati itu, buang. Kerana selagi ada dalam hati dan pemikiran kawan-kawan dan sahabat-sahabat saya ni, kita tidak akan pertahankan beliau. Ini tonggak kita. Ini presiden kita. Maruah kita terletak pada tonggak kita. Pertahankan walau apa pun yang berlaku. Maruah beliau adalah maruah kita. Ingat, Dul Lengging ini bukan milik kita sebenarnya. Tetapi dengan kebijaksanaan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri terima kasih, beliau memberikan Lengging ni pada UMNO dan juga pada semasa. Kenapa? Kenapa beliau berikan? Saya nak tanya kenapa beliau berikan. Beliau tahu
dalam bahagian Seremban ada 6 dun. Ada 6 dun dan ke-6 dun kita tidak mampu pertahankan pada PRU14 yang lepas. Hari ini kita telah mendapat Dun Lenggeng sebagai untuk tempat yang kita tandingi. Kenapa? Untuk kita kembalikan maruah UMNO bahagian Seremban. Kita perlu pertahankan Dun Lenggeng ni. Kita perlu bagi menang. Kita perlu buktikan bahawa kita punya maruah. Kita ada maruah. Maruah UMNO bahagian Seremban hari ini terletak di tangan sahabat-sahabat saya. Terletak di tangan ahli-ahli UMNO dalam bahagian Seremban. Kita semua patut memenangkan kerusi ini. Kita tidak perlu berbalah lagi sesama kita, kerana perbalahan hanya menyebabkan kita kalah ke-6 dun pada penggalan yang lepas. Sahabat, kita dalam satu pasukan yang baru. Ini ujian buat kita. Maruah kita. Seandainya kerusi ini tidak dapat dipertahankan, maruah bukan saja maruah saya, bukan saja maruah kepimpinan, malahan maruah PDM, ketua cawangan, ketua wanita, ketua pemuda, ketua putri dalam bulan ini akan tercela. Ini maruah kita. Ini maruah kita. Kita harus pertahankan. Walau apa pun yang berlaku, kita harus bekerja keras untuk mempertahankan Dun Lenggeng ini. Dun Lenggeng adalah maruah kita. Kalau sekiranya kita kalah pada PRN kali ini, jangan lagi minta. Ingat lagi, sahabat-sahabat juga yang minta untuk kita dapatkan 1 seat. Alhamdulillah, hari ini kita dah dapat 1 seat di Parlimen Seremban. Tetapi jangan lagi minta kerusi. Jangan cuba-cuba minta kerusi seandainya kita tak mampu pertahankan Dun Lenggeng pada PRN kali ini. Jangan cuba-cuba minta. Kita minta dah dapat, tapi kita tak cuba untuk pertahankan bagi menang. Saya mohon, apa sahaja dahyah-dahyah yang ada di luar sana, kita tangkis. 5 tahun kita tak mahu. Kita tahu yang telah pun berlompat daripada Barisan Nasional sebelum ni, kita tahu beliau akan memainkan yang perkara-perkara yang boleh membuat kita marah. Maruah kita hari ini adalah di Dun Lenggeng. Jadi saya mohon pada ayahanda ketua cawangan, saya mohon pada bonda-bonda ketua wanita, saya mohon pada sahabat-sahabat saya ketua pemuda dalam Dun Lenggeng. Saya mohon adinda ketua puteri semua, kita kerja kuat. Kita kerja keras. Walau apa pun kita perlu menang dalam Dun Lenggeng ini. Ini maruah kita. Termasuk juga ini adalah maruah Presiden kita. Presiden kita mempertahankan untuk memberi kerusi ini kepada Barisan Nasional. Ini maruah kita semua. Jadi saya harap kita selepas ini apa sahaja yang berlaku, kerjalah. Jangan kita buatkan permintaan yang bukan-bukan, kerana permintaan kita untuk bertanding dalam Dun Lenggeng ini telah pun ditunaikan. Maka tunaikan permintaan saya pada malam ini untuk pemuda-pemuda semua harus bangkit, bangun untuk memenangkan Dun Lenggeng dan memastikan Tuan Muhammad Asna adalah sebagai yang berhormat pada 12 Ogos 2023 nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Seremban atas ucapan yang penuh semangat itu. Satu tepukan untuk Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Seremban. Hadirin sekalian, mungkin antara kita ramai yang belum kenal sosok tubuh ini, yang berusia 44 tahun, pemegang ijazah sarjana muda pengurusan teknologi Universiti Teknologi Malaysia, mempunyai penglibatan luas dalam bidang perniagaan sehingga menjaya merangkul top 100 CEO muda 2019. Dari segi kesukarelawan, beliau merupakan pengurusi Madrasah Tahfidz Al-Fat, pengurusi Yayasan Pendidikan Bumi Putra, penasihat kehormat Pertubuhan Penggerak Ekonomi Malaysia. Dengan itu majlis mempersilakan Yang Berhormat Amin
Kita berdoakanlah yang berhormat Saudara Tuan Haji Muhammad Asna Muhammad Amin untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasallu ala Rasulullah Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya teramat kasihi ayahanda saya, Ayahanda Presiden Merangkap Timbalan Perdana Malaysia Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bos saya di Negeri Sembilan Datuk Seri Jalaluddin, bos kedua saya Ketua Bahagian Abang Mazlan, sahabat saya Ustaz Suhaimi, mantan Adun Dun Lengging, terima kasih sudah hadir Ustaz Suhaimi, Ketua Pemuda UMNO Malaysia Haji Fadil yang berkobar-kobar setiap tadi, Ketua Pemuda Negeri marah pula tak Melaka dekat ni, yang hantar report mampu. Dan dia sahabat Ketua Bahagian Datuk Ridwan, Datuk Rais dari Melaka, saya punya ahli parlimen, boda tersayang saya Datuk Seri Hamidah, Ketua Wanita, Ketua Puteri, Datuk Usok. Kat sini kita panggil Datuk Usok Misai. Kalau kita panggil Datuk Usok yang tak kenal, Usok Misai tunjuk sikit Misai. Yang datang kita punya Walot Datuk Wira Asno, Kursi Majlis Abang Sangat, dan semua pimpinan-pimpinan yang saya tak dapat sebut, tetapi tidak mengurangkan hormat saya pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini dengan berkat Allah SWT beri kesihatan bagi kita, dan nikmat yang besar adalah nikmat kesihatan untuk kita terus beriman kepada Allah SWT, untuk terus kita beramal, dan kita pasti akan berjumpa dengan Allah suatu hari nanti. Okay, tuan-tuan dan puan, ayahanda Presiden, di sini ada banyak pengundi belakang. Okay? Kita keluarkan pengundi. Kursi saja tadi saya minta keluarkan 500. Kursi. Tapi kita tahu kursi semua penuh daripada sini, dan beratus-ratus lagi kita punya pengundi ada di belakang yang datang hari ini untuk mendengar apa kata Presiden, apa kata Timbalan Perdana Menteri, bukan apa kata calon. Sebab bila Timbalan Perdana Menteri datang, calon ni jadi biasa-biasa je lah. Dan kalau Timbalan Perdana Menteri datang, calon jadi number one. Yeah. So kita nak terangkan kat sini bahawa hari ini apa yang kita hadapi adalah kerajaan negeri, pilihan raya kerajaan negeri. Adik-adik yang kat belakang ni mungkin tak faham apa tu pilihan raya kerajaan negeri. Pilihan raya kerajaan negeri ni, adik-adik, tuan-tuan, ayah-ayah semua, mungkin ayah-ayah pun tak tahu, adalah untuk memilih menteri besar, bukan untuk pilih Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri. Dakyah-dakyah yang mengatakan tumbangnya kerajaan negeri akan tumbangnya Putrajaya adalah dakyah yang sempit dan bersifat tahyul. Bagaimana kita pilih menteri besar, tumbang dekat Putrajaya? Hari ini hanya memilih kerajaan negeri. Kalau kita tumbang, kerajaan persekutuan Putrajaya akan kekal, Perdana Menteri akan kekal, Timbalan Perdana Menteri pun akan kekal, barisan kabinet pun tetap akan kekal. Dan yang malangnya kita yang berada di Negeri Sembilan ini, sekiranya kalah, akan menjadi pembangkang. Kenapa saya kata malang akan jadi pembangkang? Kerana segala pembangunan, peruntukan dan apa saja peruntukan yang disediakan untuk kerajaan negeri akan terencat. Saya nak bagi tahu sikit kepada ayahanda Presiden, TPM kita tadi. Tadi saya pergi ke Lengging, Kampung Lengging untuk menyampaikan kunci untuk serah rumah SPNB. Tahu tak apa tu rumah SPNB? Sikit je tahu. Rumah SPNB ni syarikat permodalan negara Berhad. Saya je test tu. Tak kita test lah. Ramai tu. Syarikat perumahan. Okey. So apa tu syarikat perumahan ni? Skim Mesra Rakyat, Rumah Murah Rakyat, RMR kita panggil. Okey. Tadi saya menyerahkan kunci. Diam-diam tuan-tuan yang warga Lengging, dalam masa 2-3 tahun ni kita telah siapkan lebih 30 buah rumah Skim Mesra Rakyat ni, SMR, Skim Mesra Rakyat. Apa tu rumah ni?
siapa-siapa yang ada tanah, kerajaan persekutuan memperuntukkan lebih 300 juta untuk kita mohon. Kita tahu kan, kalau kita nak mohon beli rumah, kita perlu bank statement, kita perlu 6 bulan, gaji mesti 3, 4, 5 ribu. Lepas tu nak tengok sitos, sikis, macam-macam untuk meluluskan kalau beli rumah. Tapi untuk skrim besar rakyat ni, dia tak perlu tu semua. Cukup kita declare kita ada pendapatan. Dulu di kerajaan sebelum ni pendapatan 3,000. So siapa yang atas 3,000 tak boleh mohon. Sekarang kerajaan yang baru ni telah naikkan atas bawah 5,000 boleh mohon. So dia telah buka, ramai lagi yang boleh mohon. Tapi masalah warga Lengging kat belakang ni ramai yang tak tahu. Warga Lengging ada banyak tanah tapi tak nak mohon. Sebab apa tak nak mohon? Tidak didedahkan. Okey, tadi saya telah serahkan kunci. 2 buah rumah saya serahkan kunci. Apa ni skim usaha rakyat, saya terangkan sikit. Rumah ni harga dia 75,000. Okey. Dan kerajaan akan subsidi berapa? Rumah dah murah ni. Mana kita nak cari rumah 70,000 tahun ni? Ada YB Nan? Ada? Kat Kopilah ada tak? Tak nak. Sekarang 75,000. Bila kita lulus saja, siap saja, kerajaan subsidi 20,000. Tak payah bayar. Tepuk lah tangan. 20,000 ni janda. Maksudnya kena satu banyak lagi pun. Jadi daripada $75 sekian 55,000. Kemudian bayaran bulanan 300 sebulan. Tuan-tuan, rumah kat sini saya tanya, sewa semua dah 700-800 tu sewa. Kita dengar ada banyak masalah tanah waris dekat sini, tanah nenek moyang semua tak boleh. Untuk rumah skrim besar rakyat ni cukup ada perjanjian daripada adik, sign, pecahkan grant, tak perlu buat. Cukup dia nak 4,000 square feet, betul mohon dan lulus, mudah. Tapi ramai yang tak ambil kerana ramai yang tak tahu. Tuan-tuan, selagi mana kita menang di dalam Kerajaan Negeri Sembilan hari ini, insya-Allah saya akan buka satu pusat khidmat untuk tuan-tuan datang mohon beramai-ramai. Nak ke sana? Saya tahu banyak ada tanah. Saya tahu banyak tak, saya kata sayangnya dan terpaksa sewa. Kan? Sebab tak tahu bagaimana nak mohon. Sebab acik-acik kat sini semua mohon online. Tapi tak apa, nanti kalau menang insya-Allah semua panggil YB tadi, saya doa amin. Kita buka sistem online, kita mohonkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dan satu lagi yang saya nak bagi tahu. Skim perumahan rakyat ni nak tahu tak siapa pengasas dia? Siapa pengasas dia, cuba tengok. Siapa? Orang tu hidup lagi. Kak Long mungkin tahu Kak Long. Siapa? Ayah anda Datuk Seri Zahid Hamidi. Ayah anda lah yang pengasas rumah mesra rakyat. Daripada ketika dia jadi pengurusi, sebelum menjadi menteri ataupun timbalan menteri, telah mengasaskan, telah berfikir untuk kemudahan rakyat. Jadi hari ini beliau tu sehingga hari ini idea tu diterima pakai, malah dibesarkan, diluaskan dan dipermudahkan. Tapi sayang, kadang-kadang dia bagi tu saya 327 juta, 300 juta, betul tak habis, tak dipakai. So insya-Allah kalau menang saya akan membuka pusat khidmat. Yang kedua tuan-tuan puan, kerajaan persekutuan selagi mana kalau kita berjaya menang, kita akan terus dipermudahkan dengan peruntukan. Kita ada TVET. Apa tu TVET? Tahu tak TVET? TVET tahun ni declare masa ketika belanjawan 6.5 bilion. 65 bilion untuk anak-anak kita belajar TVET, belajar kemahiran. Saya ingat lagi saya jumpa ayah anda Datuk Seri Zahid. Saya minta dia supaya TVET ni kita buat, kita nak lebih kurang, sebab saya telah buat kerjasama dengan beberapa syarikat. Mereka kekurangan tenaga mahir, mereka perlukan TVET. Saya datang, saya minta kan ni untuk beberapa orang, sebab kita dah ada banyak syarikat untuk dapat ni, tapi kena buat khusus. Kemudian saya minta peruntukan. Ini dululah, ni bukan peruntukan Pilihan Raya sebelum ni. Ini untuk tolong anak bantu. TVET ni tuan-tuan dan puan belajar dia free. Free dan ada allowance. Semua tengah mulai belakang. Ya Allah, macam mana aku tak tahu, bonat aku nanti punya PTPTN kena bayar lah itu. Free, tuan. TVET ni free. Dapat allowance, makan, minum, asrama percuma, sijil percuma. Keluar-keluar, saya tulis kat Datuk Zahid. Saya kata, yang ni minta apa? Yang dia tanya saya. Dia bukan tanya berapa duit pun tak, dia tak tanya. Ayah anda tanya saya, berapa gaji dia syarikat ni nak bagi? Saya kata 2,500. Banyak tak 2,500? Banyak ke tak banyak?
Banyak tak banyak? Kalau budak umur 17 tahun keluar selepas latihan Tibet, 18 tahun dapat offer gaji 2,500. Banyak ke tak banyak? Banyak ke tak banyak? Ayah anda cakap dengan saya, no, saya nak 3,000. Dan baru setelah setuju 3,000, baru dia recommend untuk meluluskan Tibet. So inilah yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan hari ini. Okey? Dan hari ini kita dengar suara-suara sumbang untuk tumbangkan. Suara sumbang untuk tumbangkan kerajaan negeri. Tuan-tuan, kalau tumbang kerajaan negeri, semua peruntukan macam mana? Adakah mereka akan teruskan? Atau mereka akan batalkan? Dan tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari ini pengurusi Tibet negara siapa? Siapa? Cuma teka. Masa ayah anda? Di mana Perdana Menteri kita? Pengurusi Tibet negara. So hari ini saya berjaya pujuk ayah anda datang ke ayah anda datang ke Lenggeng ni untuk memberi kata-kata semangat. Dan dia telah melihat kita punya kawasan, melihat kampung kita. Dan saya tanya tadi, saya fikir, pernah datang ni? Pernah 2 kali datang. Satu datang jumpa Arwah Susah, satu ke bumi. Tak pernah datang untuk program. Hari ni kita berjaya pujuk datang. So mudah-mudahan dia dah tengok, mana tahu kita dapat, kan? Tapi selepas pilihan raya tak boleh dalam pilihan raya. Salah. Nanti peruntukan dia nanti kalau menang, doa lah semenang. Nanti saya bawa lah, kan? Okay? So inilah, so atas dasar ni, kita mesti terus berada dalam kerajaan. UMNO Barisan Nasional mesti terus mentadbir bersama dengan Pakatan Harapan di dalam Kerajaan Perpuaran untuk mentadbir Negeri Sembilan. Boleh? Kita kena pastikan kemenangan kita pada hari. Kita kena tunjukkan bahawa formula UMNO Barisan Nasional bersama-sama dengan Kerajaan Pakatan Harapan membentuk Kerajaan Perpuaran adalah satu formula yang berjaya. Saya buat walkabout, saya pergi berjumpa, kemudian saya jumpa pengundi-pengundi Pakatan Harapan, saya jumpa pengundi amanah, saya jumpa pengundi PKR. Mereka peluk saya. Mereka kata kita sana kawan. Ya Allah, dulu pandang pun tak nak. Kau UMNO, apa salah kau semua UMNO? Haflah, semayang pun tak boleh sama-sama. Hari ini atas perpaduan kita bersatu. Bukankah ini sunnah Nabi SAW? Kita buang permusuhan dan kita bersama-sama. Kan, semua setuju. Hari ini berapa banyak pimpinan-pimpinan daripada Pakatan Harapan datang bersama-sama, termasuk Ustaz Zuhairi. Mereka datang memberikan sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional untuk memenangkan parti kita. Tuan-tuan, kalaulah kita masih lagi bersifat jumud, kita masih lagi berfikiran sempit, berkata kita kena keluar dari kerajaan ini, maka kita telah menolak sunnah Nabi SAW. Oleh itu saya tak nak bercakap banyak lagi. Bonda dah jeling-jeling saya. Okay. So saya rasa boleh tak bagi kemenangan kepada Barisan Nasional? Boleh tak kita bagi kemenangan Barisan Nasional kepada semua seluruh Negeri Sembilan? Boleh tak kita bagi sokongan kepada ayah Presiden kita? Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada calon N09 Lenggeng Tuan Haji Muhammad Asna Muhammad Ami. Satu tepukan untuk calon kita yang kita akan angkat dan julang sebagai wakil rakyat, insya-Allah. Hadirin sekalian, kita teruskan agenda kita pada malam ini dengan ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji Alias, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Kita gerak! Kita gerak! Kita gerak! Dipersilakan. Khabar orang pantai, orang Lenggeng, semua baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam kerajaan madani. Saudara pengacara majlis yang dikasihi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia, merangkap Timbalan Perdana Menteri yang bersama-sama dengan Yang Bahagia Datin Seri, terima kasih datang Negeri Sembilan. Orang Lenggeng ni kira bertuah lah. Kali pertama saya tengok
Datin Si hadir ke bumi bertuah lengging ini. Kalau orang langging, la ilaha illallah. Hari itu Datuk Seri, saya buat di Jolabu, jemput Datuk Seri Timbalan Presiden datang Jolabu. Saya pesan jemput sekali kami dah. Masa buka puasa, dibantah nyalung je kata dia. Jadi orang Longging ni jauh lebih bertuah kerana malam ini Presiden dan juga Datin Seri hadir untuk drama Longging. Yang saya kasihi Tuan Haji Asna bin Amin, calon Dun Lengging. Kita bagi tepukan kepada Haji Asna. Yang dikasih juga Ustaz Syuaimi, mantan wakil rakyat kita di sini daripada Parti Pakatan Harapan. Terima kasih Ustaz. Barisan pimpinan bahagian, ketua bahagian timbalan, ketua pemuda wanita dan putri, rakan-rakan ketua bahagian bapa angkat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia dan izinnya pada malam ini tercipta sejarah di dalam PRN Negeri Sembilan, dalam PLN Raya Negeri yang sedang kita jalankan sekarang, yang bakal kita buat keputusan pada 12 hari bulan nanti, khususnya bagi Dun Lengging. Seperti kata Ketua Pemuda tadi, saya nak sebut malam ini, saya nak terima kasih kepada Yang Berhormat Presiden kerana Badan Perhubungan UMNO Negeri bersama Saudara Mazlan Ketua Bahagian. Saya beritahu kepada Yang Berhormat Presiden, tolong, ini saya minta maaf Ustaz Syamil, apa pun saya terima kasih dan saya salut kepada Parti Amanah yang berbesar, yang berjiwa besar. Saya bagi tahu kepada Datuk Seri Presiden, tolong bagi dan minta supaya di UMNO Bahagian Serbadi dia bagi satu kerusi. Kita tahu bukan mudah Pakatan Harapan nak serah kerusi. Kerana kerusi ini mereka menang dalam PIU ke-14. Dan Pakatan Harapan ini sebagai rakan kerjasama di dalam kerajaan perpaduan. Tuan-tuan ingat, dia minta kerusi kita nak bagi. Kita senang nak goding, nak serah apa yang kita sudah ada. Tetapi atas doa, kebijaksanaan dan juga ketekunan pimpinan Presiden kita, bincang dengan Yang Berhormat Presiden Pakatan Harapan, Yang Berhormat Perdana Menteri, dan bukan senang nak buat keputusan Majlis Presiden. Yang Berhormat Perdana Menteri setuju serah Dun Lengging kepada UMNO. Dan pada sana itu, saya nak bagi tahu kepada Presiden, bila saya dapat saja keputusan daripada Yang Berhormat Presiden, sujud syukur saya kepada bumi Allah. Orang Jalabu sokong orang Losaramban, orang Jalabu sokong Dun Lengging. Takkan Dun Lengging tak berniat, tak berhajat, tak berjiwa besar nak pertahankan Dun Lengging ini kepada Pakatan Nasional. Tuan-tuan, kan itu bila saya dengar ucapan Ketua Pemuda tadi, saya jiwai, saya teliti ucapan Ketua Pemuda. Sebagai anak muda, nak tengok supaya bukan saja maruah, bukan saja perjuangan, tetapi pengorbanan yang diberi oleh Pakatan Harapan kepada perjuangan Barisan Nasional, kepada rakan kerjasama. Kalau kita sia-siakan, maka pengorbanan yang dibuat oleh Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional sia-sia, tuan-tuan. Kita tidak mungkin boleh menang kalau semangat perjuangan ini, kalau semangat kerjasama ini tak kita nilai dan tak kita bawa, tak kita jiwai dalam 14 hari ini selesai. Saya tak nak ucap panjang kerana saya tahu mandat dan amanah daripada Datuk Seri Presiden lebih penting. Tetapi sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, saya malu kalau Dun Lengging ini tidak berjaya kita pertahankan. Saya cakap dengan Abang Mat, Presiden Ustaz Syami, Presiden Parti Amanah Malaysia, waktu saya jumpa di Parlimen. Dalam ucapan saya selut kepada Mamat secara terbuka kerana berjiwa besar untuk beri peluang kepada kerusi Dun Lengging ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya tak ada kerusi waktu itu. Saya minta di Dun Rawang, saya minta di satu kerusi daripada Dun Rawang. Presiden kata, no lah, bagi peluang kepada UMNO Sleman, kerana saya mau lihat UMNO Sleman akan terus bersemangat dan bangkit dalam soal perjuangan nasional. Ini yang kita nak. Tetapi saya tak nampak kalau misalnya kata dengan komitmen dan kerjasama, semangat yang diberi oleh Ketua Bahagian, semangat yang diberi oleh Timbalan Ketua, Ketua Wanita, Pemuda, Putri dan juga bapa-bapa angkat kita. Saya tak nampak kita boleh, orang kata tadi na'udzubillah lah, kalau kita tak menang pada 12.
Pasal apa saya kata begitu? Dulu kita perjuangan kita Barisan Nasional. Sekarang ni kita dengan Pakatan Harapan lakukan kerjasama kekuatan dua parti induk ini. Kalau kita gabungkan, insya-Allah kita tidak ada sebab kita boleh kalah kepada Perikatan Nasional. Atas asas apa Perikatan Nasional? Nak membuktikan, nak meyakini pengundi-pengundi kita di Don Lengging. Bukan saja Don Lengging, malah di seluruh Negeri Sembilan, saudara. Saya bagi tahu kepada bila orang chat dengan saya, dia kata, Datuk, macam mana peralihan kali ni? Saya kata, insya-Allah kita menang 17. Datuk, jangan takut, jangan overconfident. Saya tidak overconfident. Saya tidak memandang rendah kepada kemampuan pihak lawan. Datuk, macam mana kursi Pakatan Harapan Ustaz Syahmi, saya bagi tahu kepada mereka, Pakatan Harapan kita tanding 19 kursi. InsyaAllah 19 kursi akan dimenangi oleh Pakatan Harapan dan 17 kursi akan dimenangi oleh Barisan Nasional. Dia kata, atas sebab Datuk, saya bagi tahu di Negeri Sembilan ni kecantikannya ialah hikmat dan jasa. Barisan Nasional ketika waktu kita pegang kerajaan sejak puluhan tahun dulu, rakyat Negeri Sembilan sudah tahu apa jasa perjuangan yang dibuat oleh Barisan Nasional untuk rakyat. Pembangunan untuk negara, pembangunan dan pembelaan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat dah tahu. Dan kita sudah buktikan, kita deliver. Kita bagi apa yang kita janjikan. Kemudian disambung pada selepas PAI 14, perjuangan oleh Pakatan Harapan yang juga telah memperjuangkan hal ehwal yang berkaitan dengan rakyat, walaupun waktu itu kita negara mengalami peristiwa COVID-19 yang terpaksa berkorban selama 2 tahun saudara. Jadi maknanya kalau Perikatan Nasional atau pembangkang tak ada apa yang dia nak cari salah Barisan Nasional ni. Apa dia nak cari? Dia kata Barisan Nasional tidak memberi hikmat. Ini hikmat kita. Kita sudah buktikan apa pembangunan untuk rakyat, pembelaan untuk rakyat, apa pembangunan untuk masyarakat miskin, termasuk untuk pembelaan kepada golongan muda, termasuk masyarakat orang asli. Kemudian kita dah Perikatan Harapan juga. Dia tak ada sebab. Tadi tu Perikatan Nasional sekarang ni tuan-tuan, gunakan perkara yang berkaitan dengan emosi. Dia mainkan emosi kita. Dia gosakkan ataupun dia orang kata apa nak bahasa saya nak pakai sebenarnya, dia punah ganahkan pemikiran kita, dia hancurnya kita. Orang Melayu dengan Melayu dia suruh bergaduh. Pemikiran kita digosakkan antara kepentingan masyarakat Melayu, dan UMNO dan Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, pembelaan kepada orang Melayu tidak akan berlaku, dia kata. Dia kata soal bahasa, dia kata soal perpaduan kaum, dia bercakap dalam soal agama Islam dan sebagainya. Itu dah disebut oleh kawan-kawan kita. Dan saya tahu tuan-tuan dan puan sedia maklum tentang perkara yang berkaitan. Inilah begini, dia cakap satu lagi ni. Saya bagi tahu lagi ni. Saya dah bisik kepada Yang Berhormat Presiden tadi. Dia kata Asna ni jadi calon atas tanda pilih kasih daripada Presiden. Ini saya nak bagi tahu kepada orang lagi. Saya nak sebut malam ini Datuk Seri Presiden minta maaf Datuk Seri Presiden, saya terpaksa explain. Kerana Datuk Seri Perikatan Nasional nak cari jalan supaya calon turun markah. Kalau saya tengok Haji Asna ni umur lebih kurang saya lah agaknya. Asna berapa? 44? Ha? 3? Kopi apa betul? 44. Abang baru 46. Bila kita tengok tuan-tuan, saya tengok calon apa taman kurang agama ada, pendidikan ada, ilmu ada, umur muda, kebolehan ada. Saya bukan nak puji Haji Asna ni untuk makluman orang lain. Saya pun tak kenal Haji Asna ni. Saya pun ni kenal sejak dia menang naik presiden. Sejak dia menang naik ketua bahagian ni, Datuk Seri. Saya tak kenal pun Haji Asna ni ada rakan ataupun ada hubungan keluarga dengan Datuk Seri Presiden. Saya tak tahu. Dan apabila kita buat cerakin untuk hantar angkat senarai nama calon kepada Datuk Seri Presiden, 3 kali saya jumpa Datuk Seri Presiden. Ini depan Datuk Seri Presiden saya cakap. Pertama di Yayasan, yang kedua di bangunan UMNO, dan yang ketiga di bangunan UMNO. Apabila saya balik daripada Janda Baik, saya jumpa dengan Mas Lan, panggil semua mesyuarat Datuk Kuasa Bahagian. Ini timbalan. Ketua Wanita masa itu tak ada. Ketua Wanita masa itu ada di Mekah. Minta maaf pimpinan MIC. Sorry, I didn't mention you just now. Terima kasih banyak pimpinan MIC. Kita bincang. Bagi tahu senarai, bincang dalam mesyuarat Datuk Kuasa Bahagian. Bagi senarai, 3 senarai, 4 senarai yang diberi oleh Datuk Kuasa Bahagian. Dan saya kemukakan kepada Datuk Seri Presiden.
Dia kata yang mana lah, yang ni presiden. Yang ini adalah antara calon-calon yang sesuai dan layak dipertandingkan. Dan bukan Haji Asna. Saya nak bagi tahu malam ini. Seperti pun perkataan lah, kau tak boleh kau tolong Haji Asna tadi. Wallahi, Presiden tidak menyebut dengan saya untuk mengangkat Haji Asna. Walaupun Presiden kenal Haji Asna sebelum saya kenal Presiden. Sebelum saya kenal Haji Asna. Wallahi tak ada. Saya jaga bersumpah ni. Tapi bila digunakan oleh pihak tertentu untuk merosakkan lagi pemikiran kita, ini sudah melampau. Bila saya kata, okey, berkali kedua saja jumpa dengan Presiden. Okeylah, macam mana sudah calon, saya sebut lengging dia, yang lain tu saya tak nak sebut. Saya sebut lengging, still. Masih dia macam tu, okey? Dan satu patah perkataan pun Presiden tidak mencadangkan Haji Asna untuk bertanding di Dun Lengging sesama. Wallahi, saya sebut sekali lagi di hadapan Presiden, di hadapan orang lagi. Saya nak clearkan pada malam ni. Kerana ada orang bagi tahu saya dan tahu WhatsApp Haji Asna ini menjadi calon sebagai calon parachute dan juga diangkat oleh Presiden Parti. Kemudian Ketua Bahagian datang jumpa saya pukul 2 pagi ni lan kau jumpa datang jumpa Mazlan. Sampai pukul 2 pagi bincang dengan Saudara Mazlan. Saya selut dah, saya tabik dah Mazlan ni, Ketua Bahagian. Mazlan datang jumpa saya, dia bagi tahu, Datuk, kata dia, kita dah bincang dan saya dah fikir, saya dah bincang macam-macam, saya fikir banyak untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan perjuangan bangsa nasional, untuk kepentingan Dun Lengging, untuk mengangkat generasi muda sebagai muka baru. Saya nak minta supaya dipertimbangkan semula senarai calon. Saya kata kau jangan bergila Lan. Lan, saya kata kau jangan bergila Lan. Jangan orang datang jumpa saya tak mau jadi calon ataupun jumpa Presiden. Jangan orang datang sesedar. Tetapi Mazlan jumpa saya sampai pukul 2 pagi bincang. Dia bagi tahu dia minta supaya calon muda dikemukakan di Dun Lengging. Dan Mazlan bagi senarai itu semula kepada saya. Saya bagi tahu saya tak berani campur. Kerana Presiden sudah bersetuju. Nanti Presiden kata apa dengan saya? Saya flip-flop. Saya tidak mau campur. Dia kata tolong Datuk. Ini adalah pengorbanan untuk pastikan Dun Lengging kembali bangkit untuk dimenangi oleh calon Barisan Nasional. Ini sudah Mazlan cakap di rumah saya. Sampai pukul 2 pagi itu. Saya balik daripada Johor Lembu, Mazlan cakap macam tu. Kau betul-betul kan? Betul. Okey, kalau betul, saya bagi tahu keluarkan surat kepada Ketua Umum Bahagian. Saya tidak mau ambil risiko. Kerana sebelum Presiden marah kepada saya, daripada saya boleh bertanding, langsung tak boleh bertanding. Saya pun banyak silap kat Presiden ni. Tapi manusia, di mana ada bayang batu? Betul tak? Manusia, kita manusia. Saya jumpa Datuk Presiden, Datuk Seri Presiden, saya kata sifu politik saya. Dulu satu ketika Datuk Seri Presiden bagi tahu saya, dia terpijak kulit pisang. Saya pun pijak kulit pisang. Tapi saya bangkit balik macam Datuk Presiden. Thank you sir, sorry sir. Saya daripada saya dipersalahkan, saya kata, Lan, you have to bertanggungjawab dalam soal keputusan. Pagi besok sebelum subuh, selepas subuh, Mazlan datang jumpa saya, bawa surat yang ditandatangani. Dan sekarang ini surat itu dalam simpanan Datuk Seri Presiden. Dan bila saya jumpa kali ketiga, saya kata, sir, saya minta maaf. Saya nak bagi tahu Lengging kita ada problem. Apa dia problem? Calon yang kita kemukakan tarik diri. Pasal apa dia tarik diri? Dengan jiwa yang besar, semangat perjuangan, dia mahu bahawa Dun Lengging yang kita perjuangkan sejak sekian lama mesti diwakili oleh muka baru dan orang muda. Saya beritahu. Saya kata, Mazlan macam mana lah? Mazlan okey. Kalau dia mengajuk general, dia okey. Tidak ada masalah. Ini surat dia yang ditandani oleh semua. Lan, betul kau buat surat Lan? Kau jangan kata tak betul Lan, surat bukti ada kat saya. Walhal untuk makluman Datuk Seri Presiden, waktu kita lancarkan jelajah dulu di mana kita buat tu? Di Taman Ampangan. Saya suruh bangun, Ketua Bahagian bangun. Kalau tak tercalon okey tak? Okey, saya akan sokong siapa saja di calon. Saya minta ketua ni tak, masa tu tak ada. Saya minta Fadil. Betul tak Fadil? Mana Fadil? Fadil kata saya angkat diri, saya tak nak lagi jadi calon, kata dia. Orang Dun Lengging ni cuma dia basuh dia dengan dia punya pengorbanan tu lain macam lah.
Saya dulu waktu saya jadi Ketua Pemuda Negeri, saya bagi tahu Menteri Besar masa itu, I'm ready to serve you sir sebagai wakil rakyat. Kau muda boleh lambat lewat tu kau kemudian minta tak dapat, rupanya kau tarik diri dulu pasal kau tahu kau minta belum tentu dapat. Kau gimana? Saya tanya kepada Ketua Puteri kata okey, kita sokong siapa jadi calon. Maka bila Mazlan kemukakan surat, saya bawa balik kepada Presiden, saya minta maaf banyak-banyak. Ini kes Dun Lengging. Dun Lengging dia bagi laluan kepada saudara Asna yang untuk menjadi calon. Lepas itu, apa kata Presiden? Minta kepada Datuk Alim, waktu tu Datuk Alim ada tak Datuk Alim malam ini. Presiden kata, buat tapisan. Cek. Buat tapisan. Kalau lulus tapisan, maka kita ikut, dia tanya Pengerusi Perhubungan macam mana, saya kata ikut cakap Presiden. Kalau Presiden setuju, kalau Pengerusi Perhubungan setuju, bahagian setuju, tapisan lepas, kemudian baru dicalonkan Haji Asna Amin sebagai calon Barisan Nasional di Dun Lengging, saudara. Saya nak bagi tahu ni, TV ada, live ada. Saya jawab Perikatan Nasional, cari modal lain nak kalahkan calon Barisan Nasional. Jangan fitnah orang. Ini satu lagi dia tadi, Datuk Seri Presiden sebelum saya sampai ke Somad daripada concern tadi. Apa kata orang Longging je kan ni? Ini orang Longging kadang-kadang, yelah, dia pun sebenarnya jiwa itu ada ke UMNO tu. Dia beri-beri, bergambi-gambi pun, tu nak masuk ke UMNO tu. Tapi pun nak buat, tuan-tuan pun tak pergi menyambut, jemput lah dia masuk. Bukan jemput, pelawar lah dia masuk. Ada kata-kata Haji Asna Malabi nak jadi Menteri Besar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kata-kata Datuk Seri Amin dengan Jalal di Jalabu dan juga Haji Asna berabut nak jadi Menteri Besar. Masya Allah, Datuk Seri Presiden sampai kata manusia yang seumpama ini, dia membuat fitnah kepada macam-macam berarti. Datuk Seri Presiden macam berarti. Orang ni 9 pagi berarti itu cakap bersemebar je. Dia tak fikir apa yang dia cakap. Otak itu otak skru. Saya bagi tahu. Fitnah sana, fitnah sini. Dia nak rosakkan kesepadan dan kekuatan. Wa'tasimu bi'adillah jami'a wa la tafarraqu yang kita buat di negeri Butuah dan tanah Badak di Sasar. Tak cukup masuk ini, masuk neraka. Juga masuk neraka. Ada satu amalan, saya tak nak sebut lah. Tapi Presiden, kawan baik Presiden lah dulu. Undi UMNO, Barisan Nasional, Partai Harapan, masuk neraka. La ilaha illallah. Baru 2 bulan keluar daripada UMNO. Baru 2 bulan selesai. Sepanjang hidup, setengah abad daripada umur hidup, dapat hasil daripada perjuangan dan dukungan ahli-ahli parti daripada peringkat akar bumi. Bila keluar, panggah UMNO, masuk neraka. Masya Allah. Janganlah kita tersambabas sampai ke begitu sekali. Dan insya-Allah di Negeri Sembilan banyak perkara kita nak buat. Antara yang disebut di Haji Asna tadi, masyarakat orang asli, orang kampung, orang Melayu, Cina dan India, insya-Allah dengan kemampuan dan keputusan kestabilan yang dibuat oleh pengundi kita di Negeri Sembilan, kestabilan yang diberi mandat kepada Kerajaan Perpaduan di Negeri Sembilan, pada 12 hari bulan nanti insya-Allah diangkat Kerajaan Perpaduan ini sebagai parti dominan bagi memerintah dan menguasai Kerajaan Negeri Sembilan. InsyaAllah pembelaan kepada rakyat untuk orang Melayu, Cina, India dan masyarakat orang asli akan menjadi keutamaan kepada kita. Haji Asna sebagai orang muda, saya minta maaf Datuk Seri Presiden, saya nak cakap di hadapan anak muda dan di hadapan Datuk Seri Presiden. Saya bertanggungjawabkan, saya beri amanat dan amanah. Tidak ada rakyat di Dun Lengging ini yang dipinggirkan oleh bakal wakil rakyat yang akan kita angkat pada 12 hari bulan tersebut. Kalau ada, bagi tahu saya. Kalau ada, bagi tahu Presiden. InsyaAllah anak muda ini saya yakin dan percaya InsyaAllah akan menjadi benteng kehadapan untuk memperjuangkan apa keperluan masyarakat di Dun Lengging ini sesuatu. Saya lalu ke Jalabu, lalu Longging, lalu Pantai sebagai pintu masuk. Kalau lalu Pantai, saya akan berhenti minum kopi. Orang Longging kalau mengadu kat saya, Haji Asna tolong jawab, insyaAllah. Tetapi insyaAllah perkara itu dapat kita selesaikan. Orang Longging boleh bantu saya? Boleh. Di hadapan Presiden boleh kita janji? Boleh. Boleh orang Longging? Boleh. Anak muda boleh? Boleh. Orang muda boleh? Boleh. Boleh kita tautkan hati kita, ikat tenaga kita, satukan pemikiran kita untuk berikan kemenangan kepada Haji Asna sebagai calon Barisan Nasional. Boleh saudara? Kalau saya sebut gerak, kita jawab apa?
kita angkat tangan dengan penuh semangat dan jiwa perjuangan yang kuat untuk lihat Haji Hasna dinobatkan sebagai calon barisan nasional yang akan menang pada 12 April. Boleh? Kita gerak! Kita gerak! Kita gerak! Cara bai'ah kita bermacam cara, bukan macam parti-parti yang lain. Kita tak perlu berbai'ah seumpama itu. Bai'ah antara hubungan mata dan jiwa antara kita. InsyaAllah dapat kita cipta kejayaan luar biasa pada 12 bulan nanti, insyaAllah. Mohon maaf saya Datuk Seri Presiden, saya terpaksa berterus terang malam ini. Ini ucapan pertama kali di hadapan Presiden saya terpaksa berterus terang kerana saya sudah tidak tahan lagi. Bukan tak tahan, saya okey. I'm okey, saya kuat. Bukan tak tahan, tetapi saya sudah tidak mampu nak lihat fitnah untuk meruntuh dan merosakkan kandidat kita, calon kita daripada sokongan masyarakat. InsyaAllah itu semua akan dapat dilindungi Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin bin Haji Alias atas ucapan tadi. Hadirin sekalian, sebelum kita memanggil Presiden kita untuk memberikan ucapan serta amanatnya, boleh kita sama-sama laungkan barisan, barisan, barisan. Dengan ini, majlis dengan penuh hormat dan sukacita mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO Malaysia, untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 不好 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارضى عن أصحاب رضا رضا. Pengacara majlis, tak ada siapa pun tepuk untuk pengacara majlis. Sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Jalaluddin Alias, Tok Lan. Pola Tok Lan. Ustaz Suhaimi, Ketua Pemuda, Pak Ridwan, Datuk Rais, akhirnya Haji Hasna dan Hajah Laili. Awak mana awak dengan istilah ini? Isteri saya. Masa muda lebih lawan berdiri tahu. Rakan-rakan daripada MIC, rakan daripada Amanah, rakan daripada Keadilan, rakan daripada UMNO, Datuk Yusof Misai, maaf. Semua aja tepuk Yusof Misai. Saudara, 9 bulan yang lalu, pernah tak kita terfikir ada amanah dengan kita? Pernah tak? Pernah tak kita terfikir orang keadilan dengan kita? Dia kutuk kita, kita kutuk dia, betul? Itu sebab kita kalah. Allah Ta'ala telah mentakdirkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita daripada Amanah, daripada Keadilan, daripada DAP sekalipun, kita sanggup melupakan garis-garis pemisah waktu lalu demi kepentingan rakyat, demi kepentingan kerajaan perpaduan. Saya nak bagi pantun nak lawan Mak Maslan.
Dulu-dulu lawan tetap lawan. Sekarang lawan telah jadi kawan. Buat apa kita berlawan? Kita perkukuhkan kerajaan perpaduan. Itu je pembantu yang saya tahu. Hakikatnya, saudara, kita tahu bahawa kita rasa allergic. Kita biasa pakai baju biru macam ni, allergic baju biru yang muda sikit. Betul tak? Kita juga allergic pakai baju orange. PRM orange. Begitu juga mereka allergic pada kita. Ini soal kebencian, tidak ada rationality yang dipikirkan. Tapi bagaimana keadaan ini terjadi? Bila berlaku, tidak ada pun sebuah parti yang dominan yang boleh membentuk kerajaan. BN tak boleh bentuk kerajaan, PS tak boleh bentuk kerajaan, PN tak boleh bentuk kerajaan. PN, Perikatan Nasional. Tuanku Agung, kita panggil Muhyiddin. Datang menghadap. Muhyiddin, agak dia betul lah bunyi kan? Beta mau supaya bentuk kerajaan perpaduan. Tak mau. Ditolak. Ini cerita benar. Panggil Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar jawab, Tuanku, parti akur tetapi kita akan buat beberapa penyesuaian. Panggil saya. Saya kata, Tuanku, parti bersetuju sepenuhnya untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Panggil JPS daripada Sarawak. Setuju. Panggil GRS daripada Sabah. Setuju. Panggil Safinya Ahmad Warisan. Setuju. Apa yang kita buat? Bila saya baca tadi, semua tahu ayat itu tadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dalam bahasa Inggeris kata divine intervention. Ini Allah Ta'ala mentakdirkan. Apabila Tuanku Agung mendapati bahawa ada ruang yang terbaik bagi mewujudkan kerajaan di Malaysia demi kestabilan, kerana pilihan raya ke-14, 3 Perdana Menteri dalam satu penggal, yang seorang Atok 22 bulan, yang seorang Abah 17 bulan, yang seorang lagi tembakau kan? Yang seorang lagi 14 bulan. Apabila saya menghadap Agung dan malam itu Datuk Jalal sebagai ahli majlis tertinggi menyaksikan saksi hidup, saya panggil semua rakan-rakan dalam majlis tertinggi. Saya kata, ini titah Tuanku. Kita ada 26 saja daripada UMNO, 1 daripada MRC, 2 MCA, 1 PBRS. Kita cukup 30. 10 dah kena bawa lagi, kena curi. 10. Tinggal 20, betul lah? Antara ni nanti. Saya tak menyentuh siapa-siapa yang masih hidup atau masih mati. Tetapi daripada 56 ahli majlis tinggi, ini delengging saya cerita. Daripada 56 ahli majlis tinggi, 54 bersetuju dengan saya. Akur titah Tuanku, kita wujudkan kerajaan perpaduan. Hanya 2 orang je lah 2 orang tak setuju. Yang seorang saya gantung 6 tahun, tapi dia kata, buat apa gantung? Pecat. Pecat lah. Dia minta pecat lah. Dia minta pecat. Itu Tanjung Karang. Sekarang gila talak.
Yang seorang lagi daripada Kelantan. Artinya 54 daripada 56. Satu jumlah yang besar. Pukul berapa habis mesyuarat Majlis Tinggi? Pukul 1.31 pagi. Daripada pukul berapa lah? 8.30 malam. Habis 1.03 pagi. Itu pun kata Presiden Anwar tidak demokratik. Saya minta siapa nak cakap soal. Baru saya buat keputusan. Keputusan itu dimuktamadkan dan kita keluarkan kenyataan media. Media rilis. Pukul berapa? Pukul 1.38 pagi. Bila kita keluarkan media, salah satu fax kita hantar ke, atau email kita hantar ke Istana Negara. Besok pagi tuan-tuan tengok. 80 campur 30, 82 campur 30, berapa? 112. Berapakah syarat bagi membentuk kerajaan? 112. Kalau itu bukan takdir Allah Ta'ala, kalau itu bukan divine intervention, apa namanya? Allah Ta'ala tidak kurang satu pun, tidak lebih satu pun, 112. Besok tetap Datuk Seri Anwar angkat tangan. Bukan angkat tangan, angkat sumpah. Saya menyaksikan. Angkat sumpah, sah dia jadi Perdana Menteri, kursi kita ada 112. Datuk Seri Anwar dapat rider. Saya belum dilantik. Jadi Datuk Seri Anwar kata, mari kita pergi. Ikut saya daripada belakang. Saya ikutlah, saya ingat dia nak balik rumah dia. Pergi-pergi saya tengok, Allahu Akbar. Ibu pejabat Pakatan Harapan. Tak pernah mimpi nak masuk jabat tu. Kebetulan sampai saja azan maghrib. Dia kata ini Presiden UMNO. Jadi imam saya maghrib. Siapa makmum dia? Yang boleh sembahyang lah. Takkanlah Anthony Loh tu sembahyang. Jadi apa kesepakatan kita? Kesepakatan kita ialah bahawa 4 perkara dalam perlembagaan, Datuk Jalan nak sebut tadi, 4 perkara dalam perlembagaan. Jangan pernah usik kedudukan agama Islam di dalam perlembagaan demi orang Islam dan agama Islam. Kedua, kedudukan Raja-Raja Melayu, jangan sentuh kedudukan Raja Melayu. Ketiga, hak istimewa orang Melayu, jangan pernah sentuh. Yang keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa bangsa, jangan sentuh. Siapakah orang yang respons pertama kali? Orang yang respons, orang yang terus terima itu siapa? Anthony Loh, Setiausaha Agung PAP. Jadi dalam keadaan yang begitu, Anthony Loh, bukan saya nak puji dia sebagai tuhanan dia. Beliau adalah seorang pemimpin DAP yang lain daripada pemimpin sebelum dan sebelum itu. Saya nak sebut nama. Semua orang tahu. Termasuk Menteri Kewayangan. Sebab dia Universiti Kebangsaan. Dia sekolah kebangsaan. Lain jiwa dia, jiwa ke-Malaysian sebenarnya, bukan jiwa Malaysia. Datuk Seri Anwar setuju. Begitu juga Datuk Seri Muhammad bin Sabur. Ustaz Suami, saya dah bagi tahu dengan Abang Mat Sabur ni. Nak berkawan dengan UMNO, sebut nama UMNO betul-betul. 40 tahun bencinya Mat Sabu pada UMNO. Dia sebut UMNO bukan UMNO. UMNO. Sejak daripada sekarang dah betul lah. Dah betul lah UMNO. Kalau tak berkawan betul, tak sebut betul-betul, Allah kubra je, usahanya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila cukup 112 pembentukan kerajaan dibuat,
Untuk dapat 2 per 3 majoriti mesti ada 148 kursi parlimen. Maka Abang Jo Perwira Sarawak datang ke Sungai Long. Saya ada ketika itu. Sungai Long tu rumah keluarga PM. Lepas tu Haji Ji datang. Lepas tu Sapi Abdal datang. Lepas tu Larry Sem datang. Lepas tu 2 lagi ahli parlimen bebas datang. 112 campur. Berapa detik? 148. Tidak lebih dan tidak kurang. Apa namanya itu? Kalau bukan takdir daripada Allah Ta'ala. Kita hanya boleh berdoa, anzil alaina minas sama'i ma'an mitrara falyatikum birrizqin minhu wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Asbabun nuzul ada. Dalam perkara ini, ya, apabila kita dapat membentuk 148 sebagai kerajaan yang mempunyai 2 per 3 majoriti, artinya kerajaan itu kuat. Termasuklah Syed Saddiq. Dia termasuk 148, tetapi dia bertanding sekali solo. Tak apalah. Meninggallah pula Datuk Seri, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Sekarang 3147. InsyaAllah lepas PRN ini kita akan ada pilihan raya di Dun Pulai dan juga Adun Simpang Jeram di bahagian Batu. Yang di Lenggeng ni saya mau cerita bahawa manusia ni boleh berusaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berusaha dan kita tawakal pada Allah Ta'ala. Jangan tawakal dulu baru berusaha. Uda'uni fastajib lakum. Wa inni qarib. Ini bukan kuliah. Abang tak boleh cakap lagi dia. Dia terlanggar. Dalam keadaan kita ada kekuatan. Tempoh 8 bulan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Kononnya Islam terancam. Kononnya kerajaan perpaduan mengenepikan Islam. Kononnya kerajaan perpaduan mengenepikan Melayu. Mengenepikan orang asli. Mengenepikan orang India. Mengenepikan orang Cina. Iban, Kadazan. Apa yang PM lakukan? Dengan tidak mengepikan agama lain, PM memberikan peruntukan sebanyak 1,4 bilion ringgit kepada JAKIM untuk diberikan kepada seluruh institusi Islam, termasuk menyantuni Imam, Bilal, Tausiah dan sebagainya. Sekolah kafah, sekolah takmir, Mahakafiz. PM bagi tasking pada saya, amanah pada saya. Jaga semua budak-budak Mahakafiz. 225,000 pelajar Mahakafiz seluruh negara. Apa yang PM buat? PM bagi peruntukan melalui JAKIM kepada sekolah-sekolah itu. Apa yang saya lakukan sebagai Menteri Kampung, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, 10,800 tadika dan tabika seluruh negara. Mulai tahun ini saya jadikan sebagai pra-tahfiz untuk budak-budak itu supaya mereka belajar Quran daripada peringkat awal, hafal Quran, dan juga kita tidak mengenepikan subjek-subjek yang lain, mata pelajaran yang lain. Mana Islam ditepikan? Ada. Sejak Datuk Seri Anwar, LGBT kononnya digalakkan. Ada
dengar cerita orang laki-laki kahwin dengan laki-laki, perempuan kahwin dengan perempuan, antan bertemu antan, lesung bertemu lesung. Saya tinggal kata-kata Datuk Seri Ahmad Sabu. Itu perkataan dia, saya tengok dia punya TikTok ataupun dia punya video dia. Tuan-tuan dan puan, tidak ada. Malah Seri Perdana, kediaman resmi Perdana Menteri, 2 minggu sekali ulama-ulama dikumpulkan bersama dengan Perdana Menteri, memberi nasihat, memberi kuliah, memberi syarahan. Bukan ulama Malaysia saja, tapi ulama daripada seluruh dunia. 2 minggu sekali. Bila mana Islam terancam? Adakah dengan memperkukuhan Islam agama Hindu dikepikan? Tidak juga. Kita terus. Adakah tokong-tokong diketepikan? Tidak juga. Adakah church atau gereja diketepikan? Tidak juga. Artinya apa? Al-umara bil-'adl. Pemerintah itu mesti adil. Adil kepada siapa? Adil kepada semua rakyat, tanpa kira kaum, tanpa kira agama, tanpa kira bangsa dan budaya. Kita ikut apa yang ada dalam perlembagaan. Dari segi pendidikan, kita bantu sekolah Timur, sekolah Cina. Kita bantu Mat Hafiz. Memang satu hal yang saya telah sebut tadi. Artinya kita lakukan yang terbaik. Bagaimana peruntukan mahu diberikan? Ketika Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, berapa banyak hutang negara kita? 686 bilion. Bila Datuk Seri Anwar ambil alih, berapa hutang negara? 3 Perdana Menteri sebelum dia. 1.5 trilion ringgit. 3 kali ganda. Terkial-kial. Kita nak cari duit bayar hutang, kita nak cari duit buat pembangunan, projek-projek diperlukan. Tadi Ketua PDM pun minta untuk orang asli, jangan risau, dah ada, telah ada di dalam senarai. Tak payah minta, memang KKW nak bagi. Haji Hasnan, Tibet, memang dah ada. InsyaAllah, Tibet yang akan dijalankan bukan hanya Tibet swasta, tetapi Tibet kerajaan, termasuk Giat Mara. Apa yang saya buat? Di bawah Mara ada Universiti Kuala Lumpur. Dulu College Politek Mara jadi Universiti Politek Malaysia. Kenapa saya tukarkan dan naikkan taraf dia? Sebab ramai pelajar-pelajar Mahat Hafiz selepas hafal 30 juzuk, lepas tasfiq dan syahadah, mana mereka nak pergi? Nak jadi imam? Akan nak buang imam. Ada imam pantai tadi. Itu sebab imam pantai ni jadi bekas imam. Bukan kita nak. Apa saya buat? Saya tibetkan budak-budak Mahat Hafiz. Daripada tidak ada diploma, kita diplomakan. Yang telah ada diploma, kita ijazahkan. Di mana budak-budak ini buat? Di bawah UniKL, kita ada MIAT. MIAT ini Malaysian Institute of Aerovision Technology. Iaitu sebuah fakulti di bawah UniKL yang antaranya membawa budak-budak hufaz yang hafal Quran menjadi jurutera di dalam bidang penerbangan. Kini terdapat di Subang, di bawah MIAT itu, di bawah UniKL, 87 budak-budak hafiz yang sedang dilatih menjadi jurutera kapal terbang.
Tuan-tuan dan puan, saya pun sekolah agama. Mak bapak saya hantar saya ke sekolah menengah agama Izzuddin Shah di Ipoh untuk saya jadi qadhi atau jadi mufti atau jadi ulama, tapi jadi lain. Saya tidak menyesal. Bapak saya pun saya tak tanya lah sebab dia dah tak ada, mak saya pun tak ada. Tapi sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Apakah ibadah itu hanya solat? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, faman tarakaha faqad hadama din. Bukan. Majlis ini majlis ilmu ibadah. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nyatakan latar belakang dari pembentukan hingga ke lengging ini, Haji Hasna adalah antara calon yang paling layak di lengging ini. Kita tengok janggut dia pun cukup lah. Adik pengurusi PDM kata orang tu handsome, orang tu handsome, orang tu handsome. Mazlan lebih handsome, dia tak puji pun. Tapi saudara Mazlan ni jiwa besar. Dan satu perkara yang kita jangan lupa, rezeki tidak pernah salah alamat. Ya, kali ini mungkin rezeki Haji Hasna akan datang rezeki lain pula. Ya, amin. Usuk Misai dah pernah jadi wakil rakyat. Arwah Sahak jadi wakil rakyat. Betul tak? Giliran lah. Ada yang nak jadi wakil rakyat di Bangka Datuk. Tunggulah. So dia try dulu, berani boleh tak boleh kan? Soalnya rezeki. Yang saya sebut Anzil Alaina tadi, tuan-tuan dan perempuan. Memang betul apa Datuk Jalal sebut tadi, 100% betul dan saya memperakuinya. Tetapi untuk membuat keputusan itu sukar. Saya lakukan istikharah 3 malam. Bila Saudara Mazlan Ma'ruf tidak mahu menjadi wakil rakyat, tidak mahu menjadi calon. Macam-macam muka terbayang. Musuh Misai ada. Musuh tak lobby, tapi saya tahu dia boleh jumpa dengan saya. Jangan lupa dan jangan lupa dan. Tak lobby itu, tak lobby. Dia sebut. Dia pernah jadi wakil rakyat. Haji Hasna tidak pernah lobby saya. Tidak pernah. Tetapi kerana rezeki tidak salah alamat, maka calon lengging adalah beliau. Majlis ini majlis ilmu, Allah dan para malaikat menyaksikan. Haji Hasna sebelum jadi wakil rakyat, jangan janji macam-macam. Jangan janji nak bawa itu, bawa ini. Bincang dengan Jalal dulu. Datuk Jalal ni lebih pengalaman. Antara pengalamannya terpijak kulit pisang. Mana ada seseorang yang telah berkeadaan seperti Datuk Jalal. Hari ini beliau Majlis Tertinggi, pengurusi perhubungan, ahli parlimen dan insyaAllah adun. Kalau lepas ni nak terpijak saya lagi oleh pisang, memang nyawa. Nyawa politik ini. Tapi dalam banyak itu saya respect, saya hormat kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Kerana demi semangat kerajaan perpaduan,
demi semangat kemuafakatan antara kita. Ya, dulu Negeri Sembilan kita dapat 16 kursi yang kita menang. Pakatan Harapan dapat 20. Datuk Jalan memperjuangkan 18. Betul tak? Supaya yang indah, yang cantik, mereka 18, kita 18. Sebab kita berhajat. Satu kawasan parlimen, sekurang-kurangnya satu tu. Tapi di Seremban tak ada. Saya berbicara dengan Abang Mat. Dan Abang Mat rujuk pada PM. Dan saya juga rujuk pada PM. Alhamdulillah. Bahawa Dun Lenggeng ini diberikan kepada UMNO dan Barisan Nasional demi rasa kemuafakatan. Benar kata Saudara Fadil. Kalau ini saya tahu desakan daripada cawangan. Saya tahu ini desakan cawangan. Saya tahu ini juga desakan daripada Jabatan Persubahagian Pak Peringkat. Saya tahu itu. Dan saya dengan Saudara Jalan memperjuangkan Lenggeng ini supaya diberikan peluang kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kawan-kawan kita daripada Amanah Keadilan DAP insya-Allah akan membantu kita. Insya-Allah. Jangan pernah ada sabotaj dari dalam parti. Saya tidak mengancam dan saya tidak menggugut. Tidak ada kamus dalam hidup politik saya. Kamus takut pada sesiapa kecuali Allah Ta'ala. Ya, saya keturunan yang meletakkan keris di belakang. Saya tidak meletakkan keris di hadapan. Kita lazim meletak keris di hadapan. Nampak gagah. Tapi jika budaya itu diletakkan keris di hadapan, keris tidak akan pernah keluar daripada hulunya. Jika keris itu tidak dihunus dan tidak akan masuk semula ke sarungnya selagi darah tidak menitis di hujung keris itu. Ya, Presiden UMNO lemah. Presiden UMNO dihina, difitnah, kata Saudara Fatih. Berapa ramai mereka yang jadi hero? Di mana hero yang sekarang? Keluar daripada UMNO, masuk ke parti Buah Hijau, nak jadi adun, nak jadi calon ahli parlimen, duduk tak dapat. Ada yang gila talak. Saya tidak mau menyentuh pribadi sesiapa. Hakikatnya kita hanya mahu ahli-ahli UMNO yang taat setia kepada partinya. Allah Ta'ala telah mengtakdirkan Haji Hasna untuk jadi calon. Wajib hukumnya semua ahli UMNO di Seremban khususnya lagi itu bantu kemenangan Haji Hasna. Boleh? 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 Tak ada duit? Boleh? Kuat-kuat sikit. Itu seru. Kita bukan kerja kerana duit. Betul? Kita bekerja bukan kerana ada pelincir. Betul? Kita mahu menebus maruah. Bahawa kali ini Lenggeng adalah kursi milik Barisan Nasional atas semangat kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan ini. Dan saya yakin keikhlasan yang lama, yang baru, wanita, putri, pemuda-pemuda, saya tak menyesal datang ke Lenggeng. Tak menyesal. Walaupun besok saya terpaksa menghadiri mesyuarat Jemaah Menteri, tapi saya puas hati malam ini.
Walaupun hanya karipap dihidangkan pada saya. Tidak apa. Mari kita mengaman bersama-sama dengan saya. Untuk memberikan dukungan pada Tuan Haji Hasna, calon Barisan Nasional. Sama-sama dengan saya. Bila saya sebut barisan, sebut nasional. Bila barisan, nasional. Jangan ikut kawan kita, Pakatan Harapan. Saya sebut Pakatan, sebut Harapan. Okey? Barisan! 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 Pakatan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepukan yang lebih gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Malaysia. Setinggi penghargaan